Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi." Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba Allah itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang berbaki. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang kelebihan berkahwin. Kata Nabi, bila berkahwin seseorang hamba Allah, dia telah berusaha menyempurnakan nisfa dinihi, sebahagian daripada agama dia. Maknanya dia telah mendirikan sebahagian agama dia. Maka macam mana pula dengan sebahagian yang lain? Kata Nabi, falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sebahagian yang lain. Sebahagian yang lain itu apa maksud? Sebahagian selepas menikah. Yang sebelum menikah dan dia menikah tu, bila dia menikah sahaja, dia telah berusaha untuk mencukupkan sebahagian agama dia. Maka jaga-jagalah dia bagaimana untuk mencukupkan jadi satu. Yang ni baru setengah. Lagi setengah macam mana supaya jadi satu? Selepas berkahwin, berusahalah, bertakwalah kepada Allah pada setengah bahagian lagi. Yakni tanggungjawab yang menanti selepas daripada dia berkahwin. Maksudnya kalau kita berkahwin dan kita melaksanakan tanggungjawab kita yang telah difardukan oleh agama, maka alhamdulillah kita telah mendirikan agama kita. Tetapi kalau kita berkahwin tak membuat apa yang difardukan oleh Allah, tidak mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maknanya ketahuilah agama kita ni tuan-tuan belum sempurna lagi. Sifat iman kita tadi belum sempurna lagi. Mudah-mudahan hadis yang kita baca ini ada pengajaran untuk kita. Baik, kita sambung muka surat yang ke-32, kitab Muhimmah. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ia bersabda, 4 bahagian daripada perempuan yang menjadi isi neraka. Hadis ini diambil daripada kitab Ilal Ibadi Wasabil Rasyad. Disebutkan 4 golongan yang Nabi sebut, bahagian orang perempuan yang menjadi isi neraka. 4 jenis perempuan yang termasuk di dalam isi neraka. Baik, yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya, dan jikalau gaib suami daripadanya, maka tiadalah memelihara ia akan dirinya. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti dia akan lidahnya. Baik, yang pertama, perempuan yang menjadi isi neraka. Dalam hadis ini Nabi sebut 4
empat jenis perempuan yang menjadi isi neraka. Yang pertama, mulut. Isteri yang mulut jahat. Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Sebab tu saya suka nasihatkan pada akak-akak, panggilan kita kepada suami kita tu menentukan hormat atau tak hormatnya kita pada suami kita. Nombor satu, apa yang dipanggil. Ada orang panggil abang, ada yang panggil darling, ada yang panggil sayang, ada yang panggil B, ada yang panggil nama. Suami nama Din, dia panggil Din je. Ada nama pun tak panggil, dia panggil you. I, you. Panggilan itu menunjukkan tanda hormat. Jangan sampai panggilan tadi menunjukkan bahawa seorang isteri tadi tidak hormat kepada suami dia. Yang kedua, jahat perkataan ini apa? Iaitu apabila suami tidak memberi sesuatu yang dia nak, maka dia pun kata kepada suami dia, awak tu memang jahat. Padahal rumah dah dapat, kelengkapan rumah dah dapat, kitchen cabinet pun dapat, bawa berjalan pergi Langkawi pun dapat, umrah pun bawa, haji pun bawa, belanja makan sepakai semua cukup, kereta sebiji cukup. Suami ni isteri minta beli kat dia barang mah abuan nak raya, suami tak beli. Dengan sebab sekali tak beli tu, terus dia belasah jahat. Abang tu memang, awak tu memang, kamu tu memang, hang tu memang. Dia memang lah. Benda ini tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW di dalam satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ada orang perempuan, bila sekali suami dia tak tunaikan permintaan dia, maka dia sebut kepada suami dia, ma ra'aitu minka, aku tak pernah tengok daripada engkau khairan qattu, suatu kebaikan pun. Padahal yang pinggang dia daripada 24 jadi 42, laki bagi makan, tak ada baik apa. Daripada rumah sewa lah dah ada rumah 2 biji, tak baik apa. Daripada makan dulu atas pinggan melamin je, sekarang pinggan alkorok, pinggan klorok makannya, tak baik tang mana. Sebab tu kadang-kadang kita ni menikah 30 tahun, sekali suami buat jahat, dia belasah suami jahat, jahat semua dah. Sebab tu buatlah keadilan. Manusia ni yang mana tak buat salah? Abang-abang, manusia mana yang tak buat salah? Kita pun ada salah. Jadi janganlah sekali kesalahan isteri kita lupa 1000 kebaikan isteri. Akak-akak, sekali kejahatan suami janganlah lupa 1000 kebaikan suami. Sebab tu kita ni ada neraca, timbang. Orang kita sekarang bila ada masalah terus nak bagi tahu ke orang. Bila ada masalah keluarga terus nak bagi tahu ke orang. Bagi tahu dalam Facebook, bagi tahu dalam TikTok. Terus telefon orang sana, telefon orang sini, sabar sat dulu. Kalau boleh diselamatkan rumah tangga, selamatkan dulu. Kalau dah jahat sangat tak apalah, pergilah mahkamah selesaikan. Jangan suka sangat pergi buka rahsia suami, buka rahsia isteri. Takut bila kita duk membuka rahsia masing-masing, duk membuka aib masing-masing, kita jadi apa yang kita baca sekarang ni, menyakiti suami, menyakiti dia. Dia tak cakap banyak, dia duk diam, dia malas gaduh. Isteri je duk cakap banyak, duk pompang.
Ada pula kawan-kawan yang dalam YouTube, dalam Facebook duk komen pula, bagi hangat lagi, duk siram minyak lagi. Lagi seronok isteri hentam suami dia. Yang suami duk diam. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang pertama ni yang jadi isi neraka hak jenis tu. Bila ada suami menyakitkan hati suami. Bila suami tak ada, dia tak memelihara diri dia. Dia buka aib suami dia. Nang yang pertama. Yang kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada ia kuasa. Isteri yang menyuruh suami dia buat sesuatu benda yang dia tak mampu. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam kehidupan perkahwinan kita ni mudah Yang bagi susah kita yang bagi susah. Pasal apa? Cari pasangan yang tak betul, cari pasangan yang tak tepat. Itu punca nak jadi susah. Cuba cari pasangan yang tepat, cari pasangan yang betul. Cantik ya? Kita baca dengan satu kata-kata. Carilah pasangan yang menjadikan engkau berwarna, cantik. Jangan cari pasangan yang menghilangkan warna engkau. Hari ni perkataan-perkataan macam tu banyak kita dapat. Punca yang nak jadi muram, punca yang nak jadi stres, punca yang nak jadi penyakit, punca yang nak jadi tak seronok ialah memilih pasangan yang tak betul. Tanpa bertanya pada orang, tanpa melalui risikan, tanpa melalui bertunang. Dia melalui ialah cinta dan nafsu, cinta dan nafsu. Istikharah tak buat. Minta mak bapak redha tak buat. Agama tak dilihat. Kemudian bila bersanding tulis dekat profil til jannah. Buat love, mini love. Laga macam tu. Kemudian sengit kepala sikit. Sehari buat leh hak besar pula. Mai 4 minggu nikah cerai. Apa guna mini love itu? Apa guna? Saya kata dah tadi tuan-tuan, cari yang betul. Cari yang betul. Saya bagi contoh. Dulu saya cakap dah. Datang jumpa, minta saya buat surat sokongan. Dia kata, Ustaz tolong saya buat surat sokongan sikit. Menantu saya ni kerja di Sabah jadi cikgu sekolah. Nak minta tukar mai balik Semenanjung. Pasal anak saya ni dah seorang-seorang dia, ada anak kecil pula. Susah lah, laki duduk di Sabah, dia duduk di Semenanjung. Perkahwinan jarak jauh, cikgu sekolah tak boleh tukar. Dah minta isi borang jenuh dah, tak dapat lagi. Berapa tahun dah menikah, 2-3 tahun dah, anak seorang lah. Jadi beban sikit lah Ustaz. Laki tak ada, laki duduk jauh. Saya tanya pada cikgu, anak dia cikgu. Cikgu masa bertunang dengan suami tu, tahu tak suami tu kerja duduk di Sabah? Tahu. Tahu tak kalau kahwin susah minta tukar? Tahu. Tahu tak nak dapat PJJ ke, nak dapat tukar balik ke Semenanjung payah? Tahu. Yang tu yang pergi nikah dengan dia siapa? Tak boleh cari cikgu sekolah, hak satu sekolah. Takkan tak ada cikgu bujang di sekolah? Takkan cikgu bujang tak ada sekolah depan tu? Cikgu sekolah menengah, pergi cari cikgu sekolah rendah. Kalau cikgu sekolah rendah, cari cikgu sekolah menengah. Kalau sekolah menengah pun habis menikah semua ada, cikgu tadika pun ada, cikgu pasti pun ada. Yang ni cikgu. Cikgu nama apa? Cikgu murni. Pergi cari cikgu syari, berlambak. Yang satu kampung, yang satu taman, yang satu negeri. Kita yang memilih. Dah tahu dah yang dia tu kaki penampak. Waktu bertunang duk tumbuk dah. Waktu bertunang duk tampar kita lah. Tu sah kahwin lah. Tapi kemah dah tempah lah Busana pengantin pun dah tempah dah.
Habis tu tak boleh nak cancel lah. Pasal apa tak boleh cancel pula? Bukan sign borang lagi. Tok Kadi tak sign lagi hang kat nikah apa semua. Batal ke lah. Habis tu kemah, catering, buat kenduri biasa. Yang pentingnya rumah tangga hang selamat. Pasal bicara tentang rumah tangga ni bukan setakat di dunia. Urusannya sampai hari kiamat. Ni hak nombor 2 ni. Pasal apa yang isteri ni masuk neraka? Pasal dia suruh suami dia sesuatu yang suami dia tak mampu. Gaji suami 2,000. Ni terbit pula dah Proton baru pula. Dia kata, abang beli hak baru ni abang, senang dia boleh parking sendiri. Hari tu saya parking pergi retuh kereta orang. Yang ni abang dia boleh assist sendiri abang . Dia kata assist sendiri ke parking sendiri, abang tak ada duit. Celaka punya lelaki. Dia marah tu kan. Dah kereta Myvi hang hari tu pun tak habis hutang lagi. Hang nak tambah hutang apa lagi? Dia suka suruh suami dia beli sesuatu benda, buat sesuatu benda yang suami dia tak mampu. Maka dengan sebab itu suami dia berhutang. Suami dia pinjam alung, suami dia ambil riba, suami dia rompak, suami dia mencuri, suami dia rasuah. Maka isteri yang macam ni, dia penghuni neraka. Dan saya dah kata tadi, kalau nak hidup mewah, tackle lah orang mewah. Orang mewah ni bukan duduk di taman mewah. Tu kena ingat. Di Taiping tu ada satu taman, nama dia Taman Mewah. Saya kalau ceramah di Taiping tu seronok. Taman mewah pun ada, taman kaya pun ada. Adakah semua di situ kaya dan mewah? Tak. Kalau hang rasa hang nak hidup senang, pi tackle orang kaya. Tapi kalau hang tackle suami hang, dia hanya jadi kerani saja. Dia hanya jadi driver Grab saja. Dia hanya menjadi penjual burger saja. Dia hanya menjadi pembantu kedai makan saja. Terimalah hakikat tu. Kalau rasa tak boleh terima, hakikat aku nak kongsi hidup dengan dia dalam keadaan dia serba kekurangan, tak usah menikah dengan dia, pergi cari hak kaya. Kalau tujuan hidup hang nak kaya. Tapi kalau tujuan kau kahwin adalah untuk dapat kebahagiaan, maka redalah dengan apa yang kamu ada. Sebab Nabi kata, siapa yang reda dengan apa yang dia ada, dialah yang paling kaya. Warda bima qasamallah, warda bima qasamallah, takun aghnan nas. Siapa-siapa yang reda dengan apa yang Allah bagi pada dia, maka dia adalah orang yang paling kaya di kalangan manusia. Siapa yang paling kaya di kalangan manusia? Orang yang reda dengan apa yang Allah bagi pada dia. Termasuklah Allah bagi pada dia isteri, Allah bagi pada dia anak, Allah bagi pada dia suami, dia reda. Dia reda. Ada setengah orang dia tak reda dapat anak autism. Ada yang tak reda dapat anak sindrom Down syndrome. Malu. Nak memperkenalkan anak dia pada orang, dia malu. Pergi sorok dalam kereta, pergi sorok dalam bilik, terus tunjuk ke orang, malu. Reda. Allah Ta'ala nak bagi syurga dengan sebab anak tu sindrom. Dengan sebab anak tu autism. Mak bapak tu dapat syurga. Mudah-mudahan kalau dia reda. Ada yang tak reda tuan-tuan, dapat isteri gemuk. Pah menikah, anak 2 orang, badan naik 80 kilo. Daripada 40 kilo naik 80. Naik motor dengan kita pergi market, tercongek depan. Dia duk perli isteri dia, makan tak tinggal, tidur makan tidur, lagu tak gemuk, lagu mana? Hei, tak habis-habis. Jangan. Bila dia duk tengok hak slim, bila dia tengok hak cantik, bila dia tengok hak lain, dia rasa tak seronoklah dengan isteri dia. Begitu juga dengan orang perempuan reda dengan apa yang suami dia dapat. Kadang-kadang dapat suami tak segak, dia tak reda. Dia duk tengok orang lain. Reda lah.
Dulu lama cerita ni tuan-tuan, saya ingat. Ada satu orang main rumah, dia kata, Ustaz menikah dengan saya. Nikah siapa? Kak ada suami. Tak, kalau Ustaz nak, kak nak minta cerai. Tak payah. Sampai tara tu tuan. Apa jenis ni? Aku minta cerai, pada aku nikah dengan hang. Ada juga. Ada hak jantan, ada juga. Hang minta cerai dengan lelaki, hang lagi aku nikah dengan hang. Jaga isteri tu, jaga suami. Jangan sampai kita ni jadi orang yang tidak redha dengan ketentuan Tuhan. Jadi yang kedua, berhati-hati. Jangan sampai orang perempuan meminta kepada suami sesuatu yang dia tak mampu untuk diberi. Yang ketiga, perempuan yang tiada menutup aurat dirinya daripada lelaki dan keluarlah ia daripada rumahnya hal keadaannya memakai perhiasan yang kemegahan. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua jenis golongan daripada ahli neraka yang aku belum pernah tengok mereka itu. Lam arahuma, aku tak pernah tengok. Qaumun ma'ahum siyatu ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama kata Nabi, iaitu suatu kaum yang memukul, yang memiliki cemeti, yang memiliki pemukul seperti ekor lembu, kerjanya ialah memukul orang. Ini menunjukkan daripada pemerintah yang zalim, yang memukul, yang menyeksa rakyat dia sendiri. Nombor dua kata Nabi, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua kata Nabi SAW, wan nisa kasiyatun ariyatun, yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mumilatun ma'ilatun, wanita yang mana mereka ini suka dirayu, mudah dirayu. Di atas kepala mereka itu ada benda di atas kepala mereka itu macam goh unta yang sengit. Ka'asnibatil bukhtil ma'ilah, macam ada bonggol unta. Tuan-tuan cuba tengok unta tu, dia ada bonggol di atas dia. Maka di atas kepala orang perempuan ni dia ada bonggol di atas tu. Maka kata Nabi SAW, dua golongan ini, wala yajidna rihaha, la yadkhulunal jannah, mereka takkan masuk syurga, wala yajidna rihaha, dan mereka takkan cium bau syurga. Wa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza, sedangkan bau syurga dapat dicium daripada jarak yang jauh. Ada yang kata 500 tahun perjalanan dah bau wanginya syurga. Dua golongan ini takkan dapat cium bau syurga. Pertama, pemimpin yang zalim. Yang keduanya adalah perempuan-perempuan yang Nabi sebut dalam hadis ini. Yang pertamanya kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi bertelanjang. Ni dia. Okey. Baju tu lah, pakai baju tapi macam tak pakai. Dengan seksi, dengan singkat, dengan nipis, dengan ikut bentuk badan. Tak ada malu lah. Keluar daripada rumah pakai skirt singkat, ketat, melekat. Nak kata berpakaian tapi macam tak berpakaian. Nak kata tak berpakaian tapi berpakaian. Sudah hilang malunya. Dan suami itu pula tak tegur. Takut kita tengok. Dia jadi bangga pula. Isteri berjalan pakai bra. Nak kata bra, tak bra. Tapi bra. Pergi supermarket.
Ada juga orang perempuan yang atas nama bersukan, naik basikal, ketat segala baju naik basikal. Itunya ramai orang perempuan, lelaki-lelaki pun join sekali. Hari Sabtu Ahad naik basikal. Pasal perempuan ketat. Tu belum masuk lagi hak berenang, terjun, lompat, gym rama, gimnastik. Zaman Nabi tu, Nabi kata tak ada zaman tu. Sebab tu dalam hadis ni Nabi sebut lam arahuma, aku tak pernah tengok. Maknanya yang tu tak ada zaman Nabi. Tak ada. Pakaian macam tu zaman Nabi tak ada. Walaupun Nabi tu duduk di Mekah, ada orang jahiliah. Jahiliah pun tak pakai macam tu. Nabi duduk di Mekah tu berapa puluh tahun, tuan-tuan. Orang jahiliah pun tak ada. Nabi kata di akhir zaman orang Islam ada yang pakai macam tu. Ala ru'usihinna, atas kepala mereka itu ada bonggol unta. Goh unta yang sengit. Dulu ada orang petikai saya, dia kata, Ustaz, goh unta yang sengit tu dia pakai apa nama? Dia pakai apa nama? Sanggul. Sanggul tu dia bagi tinggi lagu tu. Haram tu. Saya kata haram. Pasal apa? Rambut dia bertutup. Nak kata haram apa? Dalam hadis sebut dia jadi macam bonggol unta. Nabi kata di atas kepala mereka itu ada bonggol unta. Cuba tengok bonggol unta, goh unta, bengkok unta tu, bentuk dia lagu mana? Bentuk dia lagu ni. Letak di atas kepala. Dan kata Nabi, orang macam tu tak ada di zaman Nabi. Tak ada. Setakat sanggul tu ada zaman Nabi. Perempuan bersanggul tu ada. Hadis-hadis tentang sanggul pun ada. Laki-laki bersanggul, perempuan sembahyang, ada sanggulnya. Nabi kata yang ni tak ada zaman aku. Di atas kepala orang perempuan tu, dia bubuh binatang tu. Saya kata cuba tengok dalam dunia sekarang. Apa benda yang orang perempuan letak di atas kepala dia macam bonggol unta. Nama dia crown. Bila menang ratu cantik, dapat. Bila menang ratu kebaya, dapat. Bila menang ratu Miss World, Miss apa nama, dia letak. Cuba tengok bonggol atas kepala dia, crown dia tu. Dan benda tu tak ada zaman Nabi. Mana ada orang satu pertandingan Miss Mekah, Miss Jahiliah, Miss Arab, tak ada. Sebab tu orang Islam jangan masuk pertandingan ratu cantik. Kamu memperagakan badan kamu, kamu memperagakan bentuk badan kamu, kamu mendedahkan aurat kamu. Nabi kata sinfani min ahlin nar. Dua golongan ini. Bila kita kata orang Melayu, orang Islam tak boleh ratu cantik, orang Melayu juga bantah. Mana boleh memberi markah kepada ciptaan Allah? Nak bagi markah pada benda yang kita boleh usahakan. Pertandingan menggubah kain tuala, boleh bagi markah. Yang ni buat gubah jadi telok, yang ni gubah jadi tembikai, yang ni gubah jadi Proton X90, silakan, boleh bagi markah. Tetapi ciptaan Allah tak boleh bagi markah. Ambil 5 orang perempuan bagi markah. Yang ni mata besar 7 sudah. Yang ni mata lawa perfect 10. Yang ni kulit dia cantik perfect 10. Yang ni 47 sudah. Mana boleh bagi markah macam itu? Sebab itu dilarang pertandingan ratu cantik. Dan benda tu kata Nabi lam arahuma, aku tak pernah tengok benda tu. Memberi markah pada ciptaan Allah. Maka perempuan yang keluar daripada rumah tiada menutup dirinya daripada lelaki, dan keluarlah ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Allahu Akbar. Okey. Yang keempat, perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum,
dan tidur, dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang, dan tiada gemar pula berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tiada gemar pula taat bagi suaminya. Yang keempat, perempuan yang menjadi isi neraka ialah yang pertamanya. Yang pertama di sini dia sebut, yang keempat, cita-cita bagi dia tak ada. Melainkan dia jadi isteri, kerja dia nak fikirkan makan, minum, tidur. Dia kerja dia kulu wa yatamattam, makan dan enjoy. Makan dan seronok. Tak suka sembahyang, tak suka nak taat pada Allah, tak suka nak taat pada Rasul, tak suka nak taat kepada suami dia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi peringatan pada golongan ini yang tak suka dengan ayat Allah, yang tak suka dengan hukum, dalam surah Al-A'raf ayat 147. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan melainkan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah dia 4 golongan yang kata Nabi menjadi isi neraka bagi orang perempuan. Jadi abang-abang jangan duduk seronok sangat. Ustaz malam ni betul-betul kena tibai orang perempuan, sabar saklo. Lagi 3 lagi pula masuk belah kita pula. Kecelakaan bagi suami pula. Ni hak bagi isteri tu. Jangan bila masuk hak suami kita tak mai pula. Kena hak isteri kita mai, duk cangok. Mai kena hak belah kita pula, tutup. Pa pun tak mau dah. Nak bagi elok, dua-dua kena dengar. Baik. Yang ni lah yang paling menakutkan kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk ada, dalam surah Al-Kahfi pun ada. Kita turun daripada masjid, kita tengok kasut. Kasut tu Allah Ta'ala jadikan ilham untuk manusia mencipta dia. Dan bila ada kasut, dia jadi ujian pada kita. Kasut je. Ada orang yang hilang kasut di masjid, sampai sekarang tak datang dah masjid. Dia fras kasut dia hilang. Allah test tang kasut saja. Ada orang yang tersilap orang lain pakai kasut dia. Orang tu pulangkan balik, minta maaf tuan, saya tersilap. Hang buta ke apa? Pergi ambil serelum kasut orang kau suka. Sejak daripada tu kita dah tak cakap dengan dia. Sampai sekarang duk tuduh dia, dia tu pakai kasut aku. Belum turun ke kereta lagi. Kereta yang ada pada kita tu ujian untuk kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang kami bagi pada kamu dalam dunia adalah perhiasan untuk kamu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Zinah tu maknanya perhiasan. Kena faham betul-betul itu. Sebab ada orang perempuan nama dia Rozina. Dia kata apa ni nama tak elok ni, zina ni. Hai makcik, Rozina lain, zina lain. Zina lain, zina lain, ziana lain, zin lain. Sikit perkataan membawa makna yang berbeza. Jin lain, jinnah lain, jannah lain, junnah lain. Jin. Jinnah lain pula. Jinnah tu dalam bahasa Hindustan pagal.
Dalam bahasa Melayu cari sendiri. Dia tu pagal hai, dia dilvana hai. Tu nama dia jinnah. Jannah syurga. Junnah benteng, perisai. Dia berhati-hati. Sebab ada orang dia marah pak dia bubuh nama dia Normawati. Ustaz, pak saya ni buh nama Normawati. So what? Yalah wati-wati ni tak elok. Tak elok siapa? Wati ni kata, wati kan ni suami isteri berhubung, suami isteri hubung badan tu, wati. Tu wati. Kak Wati. Ti senyum sikit. Wati. Tu Wati. Normawati. Salawati. Yang hak tidur laki bini tu Wati. Tu. Kak orang nama apa? Salawati. Tak. Salawati. Normawati. Tak apa kak oi. Tapi tak sedap masa wati-wati tak suka orang duk perling. Kok suka hang lah. Orang kata tak apa lah. Jadi penin tuan ni. Abang-abang hak mana nak dapat anak ni, fikir lubuh nama apa. Jangan main belasah ni. Baik. Dia sebut, kalau saya kata tadi kasut tu pun ujian untuk kita. Kereta tu pun ujian untuk kita. Balik ke rumah ujian untuk kita. Balik di rumah, tengok anak duk berselerak, tengok TV. Tu pun ujian untuk kita. Isteri keluar daripada dapur, duk bawa mi tom yam apa semua ni. Isteri tu pun ujian untuk kita. Kata Allah, kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini ujian untuk engkau. Supaya kami tahu siapakah di kalangan kamu yang membuat paling baik amalan terhadap apa yang aku bagi pada dia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Salah satu ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai perhiasan. Nama dia ialah isteri. Isteri itu perhiasan kita. Suami itu perhiasan kita. Untuk apa? Untuk apa? Kita menikah tahun 69, kita menikah tahun 84, kita menikah tahun 93, kita menikah bulan lepas. Untuk apa? Kata Allah, untuk kami tengok siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Allah bagi kita bendang untuk apa? Supaya kami tahu siapa yang paling baik amalan dia. Allah bagi jawatan kita cikgu sekolah untuk kami tahu siapa yang paling baik amalan dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita rumah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Jadi untuk konteks kita malam ni, Allah Ta'ala bagi kita suami, Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Allah Ta'ala bagi kita isteri supaya Allah tengok adakah kita orang yang paling baik amalan dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Allahu Akbar. Bagi orang perempuan, puasa dah habis dah, puasa 6 raya dah. Puasa yang raya kedua hari tu pun saya ada puasa sunat dah. Oh, rajin. Rajin kau puasa. Ni hari ni pun puasa hari Senin. Oh, bagusnya. Kak tudung labuh no. Allah Ustaz oi, tudung 3 segi tak apa nak confident. Kak daripada dulu pakai tudung labuh. Stokin ni daripada kaki sampai ke paha. Punya tobai stokin. Oh, baguslah kak ni lah. Oi, tutup aurat lah Ustaz oi. Kak belah mak juga. Mak lumpuh, kena stroke. Ada kat rumah tu kak belah dia, kak berhenti kerja. Belah mak. Oh, bagusnya. Anak berorang, anak 8. Kerap beranak Ustaz 2 tahun seorang, 2 tahun seorang tak apalah, rezeki Allah kan. Oi, terima semua. Haji pergi dah, alhamdulillah Ustaz haji pergi dah. Quran tiap hari baca, kak baca 1 hari 1 juzuk, sebulan habis khatam. Oi. Baikkah dia ni? Belum. Sabar Ustaz lo.
Allah Ta'ala uji dia tang mana? Suami dia. Suami itu perhiasan pada dia. Suami Allah Ta'ala uji melalui suami. Suami dia kata, lihau abang cadang nak menikah lagi seorang. Tolong sign Zat. Nanti mahkamah nak panggil leha pergi mahkamah nak tanya layak tak layak menikah. Agak-agak tudung labuh tu dia buat apa? Dia buka tudung labuh tu, dia cekik laki dia dengan tudung-tudung tu lah. Mak dia hak lumpuh tu minta ayak. Ayah ambil sendirilah ha. Tak larang lah nuswak dah ha. Laki nak nikah lain tu. Dia marah lah mak dia. Quran pun tak baca lah. Yang dia duk baca sekarang WhatsApp group. Pi mana yang tadi baca Quran? Pi mana yang tadi puasa sunat? Pergi mana yang tadi yang jaga mak bagus? Pi mana tadi yang sembahyang semua bagus? Hanya kerana berubah pasal suami menikah lain. Dia bantah sungguh. Di situlah kata Allah tadi, Allah nak test kita. Banyak tuan-tuan yang fail. Yang ni. Inilah bab last sekali bab perempuan dalam kitab Muhimmah ni. Pengarang kitab pun cerdik, dia buah ujung-ujung ni. Buah awal lagu ni orang perempuan tak main dah. Dia pun buah ujung-ujung. Cuba tengok dia kata apa. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantahan, yakni yang tiada ikut ajaran suami dan taat itu setengah daripada dosa yang besar, lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Hukum bantah suami. Jawapan dia neraka. Okey. Jadi kalau nak marah macam mana pun jangan menjerit. Kita ada rumah flat. Dengar sampai bawah. Jaga pun dengar. Menjerit baling pirin, baling pinggan. Jantan tak guna. Oh sudah. Hilang habis dah telekung. Padahal geng tadarus Quran. Bila mai gila tu, tadarus tak tadarus. Sebab tu Allah Ta'ala nak tengok apa yang kita buat bila berlaku sesuatu kejadian. Anak kita balik pada sekolah, bas sekolah tu langgar dia. Van sekolah tu langgar anak kita. Kelang kabut lah kita lah, ambulans lah, apa-apa semua. Last sekali Allah sayang anak kita, Allah ambil. Allah nak tengok. Apa yang kamu buat bila anak kamu kena langgar? Pukul driver van, bakar driver van, bakar van, menjerit, pengsan, atau apa? Ada yang pergi pukul driver van tu. Driver kata saya tak tahu, tiba-tiba dia melintas ke depan van, mana saya tahu. Dak hang pasal apa tak turun pimpin dia lintas jalan. Pakak pukul pula, masuk hospital pula pakcik tu. Mai pula isteri dia pula bawa minyak gas pergi simbah dalam van, bakar pula dah. Tapi ada orang tuan-tuan dia sabar. Dia sabar, dia redha. Bila mati anak dia, orang pakat peluk dia. Sabarlah. Sabarlah Kak Ayah hoi. InsyaAllah anak saya syurga. Saya sabar, anak saya syurga. Dia tenang ya. Nak tengok baik tak baik kita bukan waktu sihat saja. Bukan waktu senang saja. Nak tengok kita ni sabar, ada iman ke tidak waktu disusahkan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah Ta'ala akan uji dia. Siapa yang Allah nak bagi dia baik, Allah akan uji dia. Macam mana ujian? Tak tahu. Ujian accident.
ujian lumpuh, ujian sakit, ujian bercerai, ujian isteri ada skandal, ujian suami ada skandal. Nak tengok waktu kamu diuji, boleh tak? Sabar tak? Ada yang diuji dengan sakit kepala, makan Panadol berpapan-papan tak lega, pergi klinik, bagi makan ubat klinik tak lega, sebulan pergi balik klinik buat surat, pergi hospital pula rujuk dekat pakar, masuk mesin MRI, masuk kepala saja. Bila buat MRI tak nampak apa, pergi pakar dekat Serdang pula, scan dekat sana pula, pun tak ada apa-apa. Balik rumah sihat, tak ada apa-apa, cuma duk pening kepala. Jumpa dengan ustaz perubatan syifa apa tau, jampi saka pula dah, buat sana buat sini, lagi pening kepala, tak lega-lega juga. Mai jumpa tu imam, last sekali baca Yasin, mintalah orang masjid buat air penawar sikit baca Yasin, tak lega juga. Kawan sebelah mai bawa lemang sebatang, duk sikit kepala lagi kan nak. Mana lega kat ayah, raya macam tak raya, 6 bulan dah. Dah pergi hospital lah, tak tahu, doktor kata tak ada apa. Tu rawatan al apa hari tu pun tak ada apa pun. Pergi masjid hari tu pun Tok Imam buat 3 kali Jumaat lagu tu. Minggu lepas ada pergi minta kat Ustaz Kazim, tak lega pun, dia pun sakit. Dia kata, nak oi, kita ni doktor juga kan, ustaz pun ustaz juga, tapi kita kena tengok jugalah kot cara lain pula kan. Cara lagu mana? Yalah kita kena tengok jugalah, kita ikhtiar kan. Main belah Penang ni ikhtiar, bunyi dalam dia percaya. Kita kena ikhtiar, tu dia bunyi. Main belah Perak ikhtiar, main belah kita sini kita kena ikhtiar. Oh tu dia ada tomak ninah di dalam tu. Kalau hang nak aku boleh bawa. Masa itulah ujian sampai. Masa itulah ujian sampai, duk menurun gede. Mai ambil kepala kambing, ambil kain kapan mayat lah apa semua. Nampak. Kalau hang tunduk pada masa tu, habis. Saya waktu saya sakit sekali tu tuan-tuan, mai. Bukan orang Malaysia, orang luar. Mai ke rumah. 2 suami isteri. Kami datang ni nak ubat Ustaz Kazim. Saya duduk berbaring tengah-tengah ruang tamu tu. Duduk pejam mata lah. Ya Allah. Mari orang. Isteri kata dari mana ni? Daripada luar. Bukan rakyat Malaysia. Nak ikhtiar. Nampak pakai kepiah elok. Tak apalah, kalau nak cuba. Saya duduk atas katil ni, duduk atas tilam tu. Saya tengok mereka buat keluar pada beg mereka, colok. Ada mangkuk, ada patah beras ke apa tu, colok 3 batang. Saya ni tengah-tengah duduk tidur tu, bingkas duduk. Ni pasal apa ni? Nak berubat. Sudah. Ni colok ni. Ikhtiar. Nampak? Saya kata, dah ustaz diam je. Kami nak tengok ustaz, nak scan kat hospital. Saya biar mereka tuan-tuan lalas. Saya kata sudahlah, cukup. Saya suruh isteri saya bancuh ayak, goreng kopok leko, bagi mereka makan.
Senyembang mereka. Lalas sekali ustaz, kami tak mau dah ubat orang, barang-barang ni kami pergi ustaz, kami nak balik. Allah Ta'ala bagi kita sakit tu, Allah nak test kita. Allah Ta'ala nak bagi kita kaya tu, Allah nak test kita. Allah Ta'ala bagi kita ni macam-macam ujian, Allah nak test kita. Salah satunya test suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Dia kena banyak sabar dengan isteri kita. Kena banyak sabar. Akak-akak kena sabar banyak dengan suami. Allah nak tengok apa bentuk ujian dia. Cuba tengok dia kata tu. Dan yang terlebih berbantah lagi, yang terlebih sangat jahatnya ialah sebab suaminya beristeri yang lain. Ni dia. Yang banyak orang perempuan duk bantah pada suami ni pasal apa? Suami menikah lain. Dan bantahnya pula gila-gila punya bantah. Yang ni tuan-tuan boleh duk tengok di media sosial ni. Sebulan dua ni. Sebulan dua ni tuan-tuan tengok. Hak mana kita duk baca dalam kitab ni. Dia saman sana, dia saman sini, dia buat nu, dia buat ni. Hak suami ni tak boleh kata apa, duk nganga. Orang pukak hentam dia. Tu yang saya sebut dalam surat khabar baru ni. Saya kata kalau suami tu buat nikah betul, halal dia menikah, isteri yang kedua, kenapa nak dipanggil penyondol? Keluar dalam surat khabar baru ni, sudah kecoh dalam TikTok. Ustaz Kazim kata jangan panggil penyondol. Kalau mereka menikah elok-elok, bukannya mereka buat jahat, mereka menikah elok, kenapa panggil penyondol? Bila saya kata macam tu, saya pun dituduh penyondol. Kazim penyondol, kata dia. Astaghfirullahalazim. Padahal saya tegur. Jangan kita ni benci kepada menikah dua sampai kita marah pada hukum Tuhan. Ini kita huraikan ini. Dia kata itulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada yang demikian bahawa sesungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh oleh Allah dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu, kerana menyuruh oleh Allah Ta'ala akan bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka bernikahlah oleh kamu barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan, 2 atau 3 atau 4. Surah An-Nisa ayat yang ketiga. Baik, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Di sini timbul suatu isu. Suami kahwin lain. Suami kahwin lagi seorang. Isteri bantah. Isteri tak setuju. Apa hukumnya ustaz? Baik. Yang pertama, apa sebab isteri bantah? Apa sebab isteri tolak? Apa sebab isteri tak setuju dengan perkahwinan si suami pada perkahwinan yang kedua atau 3 atau 4? Okey. Kak Leha, Pak siapa yang Kak Leha marah sangat ni? Ustaz, ya, Kak Leha bukan tak setuju pada perintah Allah. Kak Leha bukan tak setuju pada hukum Islam. Bila Islam membenarkan kahwin seorang, 2 orang, 3 atau 4, Kak Leha tak pernah bantah. Habis tu, yang Kak Leha bantah, abang dia menikah lagi ni pasal apa? Pasal dia tak mampu, Ustaz. Sepanjang kami menikah, dia tak pernah belanja saya. Dia tak payah bagi nafkah. Dia tak peduli tentang nafkah anak-anak. Dia tak ambil kisah beras ada ke, gas ada ke, ayak bayar ke, bil. Dia tak pernah tanya saya. Dia bagi Kak Leha 500. Cukup tak cukup tu Kak Leha punya pasal. Kadang lah kita tahu susah Allah Ustaz. Tiba-tiba dia nak menikah lain. Yang tu yang Kak Leha bantah. Jadi Kak Leha bantah
Atas sebab hukum ke atas sebab dia? Atas sebab dia. Pasal apa? Dia tak mampu, Ustaz. 500 tu pun bagi awal bulan, tengah bulan minta balik. Dia kan dah kerja apa? Jadi Kak Leha takut bila dia menikah lagi seorang, hak nombor 2 tu pula dia buat zalim. Dengan Kak Leha ni lama dah dia zalim. Sehari dia menikah dengan anak orang, dia buat zalim pula. Yang tu yang Kak Leha tak setuju. Kalau tak setuju jenis tu, taklah sampai membawa yang kita duk baca ni. Sebab dia bukan tak setuju pada hukum, dia tak setuju pada batang tubuh si suami tu. Suami itu tak mampu. Nanti kalau dia menikah lagi seorang, dia menyusahkan orang lain. Dapat anak pula dengan hak nombor 2, lagi susah anak tu. Sebab tu Kak Leha tak setuju, Ustaz. Satu. Sebab tu. Yang kedua, pasal apa yang Kak Leha tak setuju ni? Kak Leha tak setuju bukan pasal apa, Ustaz? Pasal apa? Dia ni kaki pukul. Kak Leha ni tiap-tiap hari kena pukul. Kak Leha takut nanti dia pukul pula nombor 2. Kak Leha bukan tak setuju pada hukum. Kak Leha tak setuju dia tu panah baran. Maka tuan-tuan, hukum perkahwinan lebih daripada seorang ni ulama-ulama duk bahas. Asal hukumnya adalah harus. Harus maknanya boleh buat. Boleh. Tapi ada syarat dia. Kenapa awak nak kahwin lain? Kenapa? Saya nak anak, Ustaz. Isteri saya yang pertama tak boleh beranak. Dia dah 3 kali dah buang sis. Nak beranak lagu mana? Banyak kalinya buang. Dengan rahim dia buang sekali, Ustaz. Saya baru 34. Saya nak anak, Ustaz. Sebab itulah Islam mengharuskan poli. Poli itu banyak. Gami itu nikah. Dia ambil pada bahasa Yunani. Poligami. Nikah banyak. Asalnya poligamus. Mai bahasa kita jadi poligami. Kalaulah poligami tak dibenarkan oleh syarak, apa jadi dunia ni? Ada orang yang menikah lagi. Tanya dia dekat dia, Abang Din, pasal apa Abang Din menikah lain? Isteri saya tak boleh beranak, Ustaz. Isteri saya sakit. Saya nak anak, saya ada harta. Saya nak anak saya mewarisi harta saya. Tapi dia tak boleh memberikan anak pada saya. Sebab tu saya nak menikah lain. Kita tanya dia pula, hak menikah nombor 2 ni confirm dapat anak ke? Tu saya tanyalah, hak nombor 1 pun kita tak confirm, hak nombor 2 pun Allah tentukan. Kenapa yang dibagi menikah 2 ni? Untuk mengelakkan zina dan maksiat. Yalah, ada dah di isteri di rumah, tak? Ada, tapi hak jahat di luar ramai. Hak dia nampak hak di luar tu. Kacau. Suami di luar negara, isteri di Malaysia. Balik 6 bulan sekali. Ada suami jadi nurse di negara Arab, setahun 2 kali dia balik. Hak suami di Malaysia ni macam mana? Sewa pula sebelah asrama nurse di Malaysia. Hak isteri dia bernurse, tapi tak boleh tengok. Yang ketiga, saya ni mulut jahat, tuan-tuan. Satu hari pergi Kenuri. Saya pergi Kenuri, orang kahwin, orang tua dalam 40-an kahwin. Suami orang kahwin. Saya pergi baik dengan laki dia, baik dengan isteri dia. Saya pergi makan-makan nasi, isteri dia mai. Saya kata, kau hebat pergi minang madu. Dia minang madu untuk suami dia. Kau hebat pergi minang madu kat suami kau. Tak larat layan dia. Rambut tak pernah kering. Tak pernah faham, tak faham sudah. Biar dia hak nombor 2 pula, kita tak larat dah.
Sebab ada laki-laki hak jenis kederak macam tu. Kalaulah Islam tak bagi menikah lagi seorang, isteri hak pertama ni masuk hospital. Sebab ada jenis laki-laki yang nafsu dia, subhanallah, tengok rimau jadi, tengok naga jadi, tengok gajah jadi. Maka nak bagi diam dia tu tak cukup seorang tuan. 2 orang, 3 orang baru diam tuan. Kalau seorang isteri dia kurus kerin hamba Allah tu. Ada yang jenis macam itu. Kederak dia tak tahu jenis apa, keturunan lagu tu. Yang keempat, yang harus ni pasal apa? Pasal isteri tu nusyus. Isteri lawan dia, tak hormat dia, isteri jahat dengan dia, maka dia menikah lagi satu. Yang kelima, pasal apa yang dibenarkan? Untuk membanyakkan zuriat, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya adalah harus. Selain daripada dia mampu fizikal dan mental. Dia mampu daripada segi bergilir, dia mampu daripada segi nafkah, dia mampu daripada segi wang, harus. Yang keduanya tuan-tuan, jatuh kepada sunat lah tadi. Jatuh. Kalau dia ada benda-benda macam ni, kalau gitu pilih kahwin. Yang ketiga, dia jatuh pada haram. Kalau perkahwinan poligami tadi membawa kerosakan, menzalimkan kepada orang, dia tak mampu, duit tak cukup, apa pun susah, bila dia menikah dia menyusahkan yang banyak pihak. Kalau gitu tak payah kahwin, seorang cukup. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, seorang cukup. Yang seorang ni pun tak bahagia dengan kau nak tambah lagi. Kalau kau buat juga, ini salah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itu asas ataupun perbezaan hukum dia. Asas kepada hukumnya adalah harus. Kemudian dia bertukar mengikut kepada situasi. Ini berlaku bukan untuk poligami saja. Yang menikah seorang tu pun, kalau nak kira seorang, lagi banyak zalim daripada yang poligami. Saya ulang balik. Kalau ikutkan yang menikah seorang buat zalim, lagi banyak daripada yang buat zalim nikah ramai. Sebab yang menikah ramai jarang-jarang, yang menikah ramai kadang-kadang, yang menikah banyak sikit-sikit, yang menikah seorang ni ramai. Tuan-tuan boleh tengok apa ramai hak menikah seorang pukul isteri. Berapa banyak yang menikah seorang tak bagi nafkah. Berapa banyak yang menikah seorang zalim. Adakah kita nak anti menikah? Saya tanya pada satu orang yang tak setuju menikah dua, Presiden Persatuan tak setuju. Saya tanya, kak, pasal apa yang kak tak setuju poligami ni? Dia kata zalim. Pukul lah, tak bagi nafkah lah apa semua. Sebab tu kami bantah ustaz. Saya kata, akak buat tak kajian? Suami yang menikah seorang tak bagi nafkah lagi ramai daripada hak tak bagi nafkah menikah dua. Kenapa akak tak bantah menikah? Pilah bantah. Kalau betul nak jadi hero pada orang perempuan, bantah menikah. Banyak yang menikah seorang kena pukul, kena terajang. Bulan Ramadan yang lepas baru ni, mak dia kata, ustaz tolong buat sembahyang hajat ke anak saya koma. Anak dia patah tulang belakang. Suami dia smackdown, terajam flying kick, Jimmy Superplex snooker. Tuan-tuan tahu tak? Dia smackdown sekali, lepas tu dia turun, boom, tulang belakang ni patah. Ganas ya. Suami dia menikah berapa orang? Seorang. Haramkan menikah seorang pasal pukul isteri? Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu pasal apa pula? Tadi hang kata haram nikah dua pasal buat zalim. Kenapa tak haramkan menikah seorang? Sama. Jadi janganlah kelakuan seseorang
menjadikan hukum kau menolak hukum. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kau menolak hukum, salah. Tapi kalau kau tak setuju dengan sebab suami tak mampu, lain hukum dia. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan lagi bab poligami ini pada kuliah yang akan datang. Masa bila boleh bantah dan masa bila yang tidak boleh bantah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.